A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sama-sama adik-adik hufaz yang dikasihi, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini di dalam majlis ta'lim ataupun perkongsian ilmu setelah selesai kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Ad-Diniyah. Yang saya kasih lagi, saya hormati muslimin, adik-adik hufaz yang dirahmati Allah, insyaAllah. Jadi insyaAllah muslimin yang hadir pada malam ni, adik-adik yang hadir bersama majlis ta'lim, insyaAllah pada malam ni saya akan buka pengajian kitab baru seperti mana yang dimaklumkan sebelum ni, kitab yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus tentang peribadi susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak mengenali yang kita selama ni menyambut Maulidur Rasul, kan? Kita sambut Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita mengenali susuk tubuh Nabi ini secara dekat ataupun sekadar kita hanya menyambut Maulid Nabi itu sebagai satu syariat biasa sahaja? Jadi insya-Allah kitab yang saya akan buka ni kitab tajuk dia Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada setengah tu yang mungkin ada tok guru yang kata kitab nama dia Asy-Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Tapi tajuk kitab ni yang disusun ataupun hadis-hadis tentang daripada fizikal ataupun susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah nanti kita ada lebih daripada 417 hadis. Kalau dalam kitab ni ada lebih kurang 56 bab, tak silap saya. Ada setengah tu yang 63 bab khusus menceritakan daripada susuk fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah bagaimana cara berpakaian Nabi, tempat tidur Nabi, makanan yang Nabi makan, pakaian yang Nabi pakai. Jadi insya-Allah kitab yang disusun ataupun hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi, kita buka kitab ni insya-Allah, mudah-mudahan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya katakan dalam pengajian ada ataupun bila mana adik-adik ini kita belajar hadis, adik-adik ini alhamdulillah Allah angkat, muliakan bila adik-adik dah menghafal Al-Quran. Kemudian kita dekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, belajar tentang hadis-hadis Nabi. Sebab kalau kita tahu hadis ni dia banyak, selain kitab, kalau kita baca tentang kitab khusus Nabi Muhammad ni, ada kitab tentang sirah, kalau sirah Nabawiyah ataupun kitab Ar-Rahiqul Makhtum tu lebih kepada sejarah riwayat dia, bukan khusus menceritakan tentang peribadi dia. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ni memang nak cerita tentang khusus kepribadian dia dari segi lahiriah, zahir yang kita nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai nabi, manusia yang Allah ciptakan tu dari segi zahir, dan juga dalaman dia. Dari segi dalaman tu maksudnya adab-adab ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni juga kita akan jumpa tajuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi sebut innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq. Nabi sebut sesungguhnya aku ni diutuskan kepada kamu ni untuk menyempurnakan akhlak sekalian manusia, maksudnya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kita menjadi umat Nabi Muhammad ni, adik-adik, satu rahmat ataupun
umat-umat yang Nabi sebelum-sebelum ni tak pernah dapat. Kita tahu bagaimana Nabi ni, kalau kita, dikatakan kalau kita baca bagaimana sejarah, bagaimana kita perhatikan ataupun kita teliti tentang sirah Nabawiyah ni, sehingga bila mana Nabi tunggu kita nak bagi syafaat, bila mana kita dihitung, dihisap pada hari kiamat. Bezanya kita adik-adik dengan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah dengan umat yang terdahulu ni, apa beza dia? Beza dia ni, kebanyakan umat, bukan kebanyakan, majoriti umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu ni, Allah bayar cash je apa yang mereka lakukan. Tapi sebab tu saya sebut sebelum ni, bila mana saya katakan bila Allah sebut Allah yatawafawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita ni, umat khusus Nabi Muhammad ni, Allah ada setengah saja yang Allah bayar cash, tetapi majoritinya Allah katakan ganjaran aktiviti perbuatan yang kita lakukan, amal ma'ruf yang kita lakukan di dunia ni, Allah bagi bila? Bagi ketika mana? Hari kiamat. Itu sebab Allah kata Allah hitung dan hisap pada hari kiamat. Itu sebab saya kata kalau Allah bayar cash ni, saya kata tak penuh dah surau ni, saya kata ramai dah yang datang. Pusat tahfiz pun tak cukup saya rasa. Adik-adik ni ramai. Tetapi sebab kita tak nampak, tetapi kita tahu bagaimana kaum Nabi Lut, kan, kaum Samud, bagaimana Nabi Nuh, isteri dia sendiri pun tak bersama dia dalam menyebarkan dakwah. Kalau kita tahu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bernaik ke langit, bertemu berapa ramai Nabi daripada langit pertama sampai langit ke-7. Adik-adik belajar Quran ni lebih tahu ni. Patutnya bila mana Nabi SAW diangkat Mi'raj kan, daripada Baitul Maqdis ke langit ke-7, di langit pertama Nabi jumpa Nabi Adam, sehinggalah lebih kurang 8 Nabi. Ada satu langit tu jumpa bertemu dengan 2 orang Nabi, Nabi Harun dan Nabi Harun dengan Nabi Isa, tak silap saya. Dan akhir sebelum bertemu dengan Allah SWT tu, dia bertemu dengan Nabi Musa. Dia bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa. Itu sebab bila mana perintah solat 50 waktu dia turun kembali tu, Nabi Musa suruh naik banyak kali tu, sehingga perintah solat daripada 50 waktu Nabi dapat daripada Allah SWT tu jadi 5 waktu saja. Jadi terus saya katakan, bila buka kitab kita belajar ni, mungkin ada tuan-tuan dalam ni, tuan-tuan guru ataupun tok-tok guru kita, mungkin tuan-tuan muslimin yang dah pernah mengaji ataupun talaqi kitab Syama'il Muhammadiyah ni, pasti tahu, pasti diri dia lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya katakan, bila mana ni mukaddimah ni, sebelum kita belajar adik-adik, saya katakan alhamdulillah Allah muliakan angkat menjadi hufaz insya-Allah satu hari nanti, dan pegang Al-Quran jadi dalam masa yang sama. Sebab saya katakan Nabi pernah khutbah, dalam khutbah terakhir Nabi kata pegang 2 perkara, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu hadis ni kita tahu sekadar perkongsian atau berkongsi dengan adik-adik tuan-tuan muslimin yang ada pada malam ni, dalam ilmu hadis ni ada pecah kepada 3 bahagian lah kalau kita biasanya belajar ke ulumul hadis. Yang pertama kita belajar tentang dia punya perawi dia, dari segi matan. Biasa kita baca matan hadis tu, dalam tu dia ada perawi-perawi yang diriwayat periwayat hadis. Biasanya kalau baca, kalau yang kitab kita baca ni, dia dah sampai ke ar-rawi a'la je, perawi yang paling atas. Kalau kita baca kitab asal dalam Arab ataupun setengah kitab terjemahan dalam bahasa Indonesia, dia ada hadasana. Contoh hadis yang pertama tu daripada hadasana Abi Qutaibah bin Sa'id bin Qutaibah bin Malik bin Anas, sampailah kepada Anas bin Malik. Cuma dalam ni dia dah sampai, kita baca tu, kalau kita baca nanti dia dah sampai kepada perawi yang paling tinggi, Anas bin Malik sahaja. Kemudian dalam ulum hadis ni juga kita tahu, yang kedua kita belajar tentang matan dia. Matan dia tu itu apa yang terkandung lah dalam hadis. Nanti kita baca dia, contohnya daripada siapa perawi, kemudian qala Rasulullah SAW, contohnya innamal a'malu binniyat ke hadis, itu matan. Kemudian dia lebih tinggi, kalau biasanya yang belajar hadis dia akan belajar bab jarh wa ta'dil kan, dalam ulum hadis. Jarh wa ta'dil ni biasa kebanyakan orang yang betul-betul khusus dalam bidang hadis dia akan belajar. Kalau tengok terjemahan jarah, masuk jarah tu cedera kalau kita bagi direct translation.
Takdil tu kita maksudnya buat pengadilan, pertimbangan. Maksudnya dekat sini tu cedera tu bukanlah kita main bola bentes orang ke tak. Maksudnya kita bila mana seseorang ataupun kita tahu dalam hadis, kita belajar hadis ada banyak taraf hadis yang biasa kita dengar hadis sahih dengan hadis dhaif lah kan. Tapi sebenarnya ada banyak, kalau kita belajar ada hadis sahih, hadis hasan, hasan pun ada hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Itu kalau kita mendalami lagi ilmu hadis, kemudian ada hadis yang musalsal, yang terputus, dia punya sanad ke perawi dia. Jadi jarah wa ta'dil ni ilmu khusus bagi mereka yang memang dalam bidang hadis. Bila mana nak cari hadis tu sahih tak sahih, bila dia jarahkan seseorang perawi tu, maksudnya dia kena buat pertimbangan semula. Maksudnya jarah ni maksud, contoh ada perawi, kalau adik-adik pernah terbaca, mungkin tuan-tuan ada pernah terdengar perawi yang dia kata kencing berdiri kan, ada dalam satu-satu hadis. Jadi kita tak boleh nak jarahkan dia, maksudnya kita tak boleh nak menyatakan perkara yang tak baik pada itu. Kita kena buat pertimbangan, ada hadis yang lain ataupun diriwayatkan hadis-hadis yang lain yang membuat pertimbangan di antara benda yang tak baik itu dengan benda yang baik itu. Dalam bab jarah wa ta'dil itu lebih mendalam lah. Sekadar berkongsi je. Jadi kita ni belajar, orang kata dekat basis je. Kita belajar, kita baca kenal daripada perawi dia. Perawi dia pun yang paling tinggi sekali daripada siapa. Kemudian kita terus baca matan dan kita terjemahkan dia. Jadi adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kitab Syama'il saya katakan tadi ada lebih kurang 417 hadis. Ada lebih kurang 56 bab. Bab yang pertama tu dia ada lebih kurang 15 hadis. Bab yang pertama tu bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang fizikal ataupun susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam saya belajar hadis ni, adik-adik mungkin yang menghafal Al-Quran, kita tahu dalam surah Hujurat ni bila kita belajar hadis ada adab atau dalam Al-Quran sendiri surah Al-Hujurat ayat ke-6 disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Dalam ayat surah Al-Hujurat ni nak kaitkan dengan kita belajar tentang kitab Syama'il Muhammadiyah ni, dalam tu sebenarnya kesimpulan daripada ayat Hujurat yang ke-6 tu berkaitan dengan pengajian hadis kita punya kitab ni. Yang pertama dia nak ajar kita tentang supaya bila mana kita baca hadis, kita belajar tentang hadis ni, kita jaga dia punya perawi dia, sanad dia tu. Sanad dia tu maksudnya sampai ini lebih kepada kalau kita belajar lebih dalam lah. Kemudian nak ajar kita tentang adab bila mana kita membaca hadis. Sebab Imam Malik mengajar kita, Imam Malik daripada mazhab Maliki ajar kita bila mana Imam Malik ni, kita tahu Imam Malik ada kitab besar kan, kitab Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i ni kitab fiqh dia kitab Al-Um kan, dalam bidang fiqh kitab dia yang paling banyak jilid dia 20 lebih jilid, kitab Al-Um. Kalau Imam Malik ni kitab Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik ni kita tahu Imam Malik hujah dalil dia dalam bidang fiqh ni, dia menggunakan hadis-hadis. Dalam kitab Muwatta tu kita baca hadis, tapi hadis yang menyatakan hukum-hukum fiqh. Jadi Imam Malik ni bila dia sebelum baca hadis ni, antara adab yang dia buat, dia mandi, betul, kemudian pakai pakaian yang bersih, dia sucikan diri lah, bersihkan diri dia sebelum dia baca hadis, pakai wangi-wangian. Dan alhamdulillah adik-adik Ufas depan ni tuan-tuan sini yang pakai serban ni pun antara yang diajarkan, adab yang diajarkan oleh Imam Malik ketika sebelum beliau ni nak baca kitab hadis ataupun mengaji tentang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi tuan-tuan, kebaikan kita belajar hadis ni sebab apa? Bila kita belajar hadis ni, kita akan selalu sebut kita punya junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita bukanlah kita kata wajib, tetapi Allah sendiri katakan bila mana kita menyebut selawat, kita berselawat kepada atas baginda junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan jaran pahala kan. Sebab bila kita baca hadis, kita banyak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sahutlah
selawat yang disebut, supaya dia kita tu sebab saya katakan macam kita kata kita nak kenal kita, dalam peribahasa ataupun kita belajar kan bahasa Melayu ni, tu sebab bahasa Melayu ni kita tengok bahasa Melayu ni sebenarnya banyak bukan peribahasa, dia panggil macam disebut macam peribahasa lah, tak kenal maka tak cinta kan. Contoh bagaimana kita nak mencintai susuk tubuh Nabi SAW ni, yang kita tahu tak kisahlah orang kata tak boleh nak sambut maulid ni Wahabi ke apa benda kan, tapi kita tahu kita sendiri nak kenal bagaimana kita nak mendekati atau nak mengenali secara dekat Nabi SAW tu, bagaimana cara dia. Dia tak sekadar kita berselawat sahaja setiap tahun kemudian kita tinggalkan, ataupun cukup sekadar kita mengikuti sunnah yang Nabi tinggalkan, ataupun kita nak mengenali dengan lebih mendalam lagi. Jadi kitab Syama'il Muhammadiyah ni kalau kita tengok, kita buka dia punya biografi ringkas tentang Imam Tirmizi. Kita kenal Imam Tirmizi ni siapa dia ni? Imam Tirmizi ni antara 6 ahli hadis ataupun muhadis di kalangan muhadis yang banyak mengumpulkan mencari hadis-hadis yang ditinggalkan ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu selain daripada itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i kan, kemudian Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi salah seorang daripada 6 hadis yang kalau kita tahu kitab besar Imam Tirmizi Jami' Musnad Tirmizi lah. Cuma kita Syama'il Muhammadiyah ni dia khusus, Imam Tirmizi kumpulkan hadis-hadis khusus nak cerita bagaimana kita nak kenal Nabi kita ataupun Rasul junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk awal ni saya bacakan dulu mungkin nanti ada kelas akan datang ni saya minta adik-adik untuk bacakan hadis ni. Sebab hari ni kita baru mula baca, saya doa kita sama-sama doa mudah-mudahan Allah muliakan pembukaan kitab kita pada malam ni, pembacaan kitab kita, kitab Al-Syama'il Muhammadiyah. Jadi boleh buka, dia tak ada muka surat ni, buka biografi ringkas Imam At-Tirmizi. Okey, Imam Tirmizi ni nama dia siapa? Beliau adalah Imam Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahaq As-Sulami At-Tirmizi Al-Bughi Ad-Dahrir. Nama samaran bagi Imam Tirmizi, biasa kita dengar Imam Tirmizi, nama Imam Tirmizi itu bukan itu gelaran dia, tapi nama samaran biasa dia nama macam nama Muhammad Imam Syafi'i kan, tu dia punya gelaran, tapi nama samaran dia Muhammad Abu Muhammad, cuma nama dia Muhammad bin Abdullah bin Idris Syafi'i. Jadi nama samaran bagi Imam Tirmizi adalah Abu Isa. Imam Tirmizi dilahirkan pada tahun 209 Hijrah di kota Tirmiz. Tu kalau nota kaki tu dekat bawah tu Tirmiz tu adalah nama dia punya sebuah kota yang terletak di tepi utara sebelah Uzbek. Sebab biasanya kalau tuan-tuan yang biasa dah pergi Uzbek ni, biasanya Uzbekistan ni banyak. Uzbekistan antara negara, kalau negara moden sekarang adalah tempat perkampungan asal bagi Imam Tirmizi. Kalau kita pergi ke Tashkent, Samarkand kan, tempat lahirnya Imam Bukhari. Kemudian dekat sebelah tu ada Imam Muslim, dekat mana asal Imam Muslim tu? Naisaburi. Kalau kita belajar, itu kawasan-kawasan Uzbek. Itu sebab kita tengok kenapa orang pergi Uzbekistan ni kan, Uzbekistan tu sebelah-sebelah kawasan tu adalah tempat lahirnya imam-imam hadis ni. Jadi imam hadis ni kebanyakan kalau kita tengok bukan ulama kita ni bukannya lahir semuanya di Mekah Madinah, tak. Cuma mungkin asal keturunan, masa saya katakan Imam Syafi'i kan, keturunan dia asal dia lahir di mana? Di Gaza. Ada setengah tu kata di kota Askalan kan, di Palestin. Tapi masih lagi dalam kawasan Palestin. Tapi yang masyhur ulama kata Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestin. Tapi asal usul dia di mana? Di Mekah. Sebab dia keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada datuk Nabi Abdul Manaf. Keturunan sebelah bapa dia Bani Hashimah. Kalau mak dia daripada Mekah juga, tetapi keturunan daripada Bani Azdi. Jadi kita tengok sebenarnya ulama ni bukanlah semua kebanyakan asal daripada kota Mekah atau Madinah saja. Dia maksudnya merata. Jadi Imam Tirmizi ni dia perkampungan asal dia dikatakan daripada Tirmiz di Uzbekistan. Kemudian As-Sulami itu pun nisbah kepada
kaum Bani. Kita tahu Arab ni banyak kabilah, banyak apa ni, banyak puak-puak dulu kan, Bani Quraisy, Bani Qunaiqa kan, masa zaman Nabi. Jadi Imam Tirmizi ni daripada nisbah nama As-Sulami tu daripada Bani Sulaim, sebuah kabilah terkenal di tanah Arab. Kemudian Al-Buri tu nama kampung dekat Tirmiz. Dia lebih detail lagi, nama Al-Buri dekat situ ada sebut Al-Buri. Ad-Dahrir ni apa ni, kemudian Az-Zahabi berpendapat Nabi Imam Tirmizi ni pada tahun apa ni, Imam Az-Zahabi berpendapat pada tahun 210. Maksudnya ada khilaf dekat situ. Kalau kita tengok kat atas tu dia tulis 209 Hijrah. Imam Az-Zahabi ni dia katakan Imam Tirmizi ni lahir pada 210. Biasanya ulama ni dari segi tarikh lahir ni kebanyakan ni ada khilaf lah. Cuma dari segi wafat tu biasanya dia tepat. Macam Imam Syafi'i kita tahu wafat 204 Hijrah. Lepas Imam Syafi'i wafat, imam terakhir dalam 4 mazhab Imam Hanbali, dia wafat lebih kurang tahun 270 lebih, dalam 200 lebih juga. Dalam waktu tu Imam Bukhari wafat 256. Imam Bukhari wafat 256 Hijrah, kemudian Imam Muslim 279 Hijrah. Jadi Imam Tirmiz ni dia wafat pada antara tahun kat sini dia tak tulis, dekat belakang ni ada tulis dekat dalam. Jadi dalam ni dia katakan beliau mengembara dalam pengembaraan ni, kemudian antara tahun 231 Hijrah hingga 235 Hijrah beliau ni melakukan perjalanan mencari ilmu hadis. Berapa lama Imam Tirmiz ni kumpulkan hadis, nak cari ilmu hadis ni? Jadi ada setengah sejarawan mengatakan lebih daripada 20 tahun. Imam Tirmizi khusus dia nak susun kitab Syama'il Muhammadiyah ni, nak kumpulkan hadis-hadis tentang peribadi susuk tubuh Nabi SAW ni, peribadi Nabi SAW ni lebih kurang 20 tahun. Beliau mengembara ke Hijaz, Iraq dan Khurasan. Di tempat-tempat itu beliau mengumpul, mengajar dan juga mengarang. Kemudian beliau kembali ke Tirmiz dan menetap dan mengajar di sana. Kebanyakan muhadis termasuk Imam Bukhari, saya katakan Imam Muslim pun, dia bila di akhir riwayat tu kebanyakan mereka ni kembali ke kampung halaman. Cumanya Imam Bukhari kalau dalam sejarah tu saya pernah cerita sebelum ni, agak sedih kerana tidak diterima, dikena fitnah dan tidak dapat mengajar, bukan saja dekat kampung dia, dekat kampung Imam Muslim, tetapi Imam Muslim yang banyak membantu Imam Bukhari. Sebab apa? Kalau kita baca hadis, biasanya Imam Muslim dengan Imam Bukhari dia pairing kan. Sebab Imam Muslim ni juga anak murid kepada Imam Bukhari, dia sempat belajar. Jadi Imam Bukhari ni tok guru kepada Imam Muslim. Bila mana dia kembali itu, sebab dia difitnah asalnya di mana, di Nenek Sabur, di tempat perkampungan Imam Muslim. Ada kisah dia tu, kisah sedih dia, dan akhir sekali tu dia tak melawan dan dia meninggal tanpa orang di sekeliling, orang kampung di sini tak bagi mengajar di kampung di sini. Imam Bukhari sedih. Dan pada tahun 279 Hijrah 13 Rejab bertepatan dengan 8 Oktober 892 Masihi, Imam Tirmizi ni wafat pada usia 70 tahun. Kalau tengok kat situ dikatakan beliau ni buta. Dia kebanyakan kalau kita tengok ulama-ulama, kita tahu sendiri bagaimana kisah Sayyidina Osman bin Affan kan. Nak cerita tu panjang, bagaimana Sayyidina Osman bin Affan dibunuh oleh orang Islam sendiri ketika tu kan, sebab perbuatan nak angkat Ali sebagai khalifah ketika tu, nak suruh Sayyidina Osman bin Affan. Umur dia masa tu dah tua dah Sayyidina Osman bin Affan ni, tapi disebabkan perintah Allah dan juga janji dia, Rasulullah berpegang pada janji dengan Rasulullah tu, dia sampai akhir hayatnya dia dibunuh. Akhir sekali barulah dia tinggalkan dia punya, bukan dia, maksudnya Sayyidina Osman bin Affan ni dia gila pangkat dia macam orang sekarang, bukan. Maksudnya dia berpegang sebab perintah Allah dan juga apa yang Nabi SAW tinggalkan, sehinggalah dia wafat barulah dia punya apa tu diserahkan pemerintahan tu, khalifah tu diserah kepada Sayyidina Ali. Panjanglah kisah ni. Jadi kalau kita tengok ni sedih sebenarnya, sebab tu saya katakan daripada sejarah, bila kita belajar sejarah tu, daripada sejarah tu kita tahu sedih sebenarnya kisah-kisah ulama ataupun kita belajar ni, saya kata kita belajar, alhamdulillah adik-adik ni belajar kan. Adik-adik pernah tahu tak Imam Syafi'i ni selain sebelum dia jadi faqih dalam bidang fiqh, dia siapa? Masa umur dia belasan tahun,
Adik-adik belajar Quran, Imam Syafi'i seorang qari, suara dia sedap. Dan dia sebenarnya juga faqih dalam bidang tafsir Al-Quran, tajwid dan juga taranum. Sebab Imam Syafi'i dia memang, kalau Imam Syafi'i punya adik-adik pernah terbaca ke terlihat sejarah Imam Syafi'i dalam bidang Al-Quran ni, itu sebab hukum tajwid, contoh dalam mat dia baca, contoh saya kata Imam Syafi'i angkat takbir kita panjang Allahu Akbar, Imam Syafi'i baca pendek je, 2 rakaat Allahu Akbar. Dia tak ada berlagu panjang. Itu sebab sebelum Imam Syafi'i faqih dalam bidang fiqh, dia antara qari yang hebat di ketika tu sebelum dia berhijrah ke Yaman, zaman dia berada di Mekah dan Madinah. Okey, jadi kita kembali pada kitab ni, kita sambung. Imam Tirmizi adalah di antara ikutan ulama dalam aspek hafalan. Imam Tirmizi ni antara yang kuat hafalan dia. Bawah ni, kat dalam ni kisah ni saya tak baca-baca lah. Bawah ni kisah bagaimana dalam perjalanan ni Imam Tirmizi ni, bila mana dia menghafal dalam ni perjalanan menuju ke Mekah ni, dia tulis 2 jilid hadis yang bersumber daripada seorang syekh ni. Pada satu ketika tu dia hafal, kemudian dia boleh hafal hadis tu dan baca semula di depan syekh tersebut. Maksudnya kuat hafalan Imam Syafi'i. Kemudian kita baca muka Rasulullah ni, ini guru-guru Imam Tirmizi, ada lebih kurang 217 guru-guru dia, anak-anak murid dia, karangan Imam Tirmizi. Antara kitab karangan Imam Tirmizi yang paling besar ni Al-Jami' Musnad, Jami' As-Sahih ni dikenali sebagai Sunan Tirmizi. 3 kitab besar ni, Al-Ilal, kemudian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang ni biasa je lah. Kalau yang biasa sekarang ni, yang biasanya pengajian ataupun taklim guru-guru kita mengajar ni adalah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah daripada Imam Tirmizi. Dan kemudian ini pujian-pujian para ulama terhadap Imam Tirmizi. Itu secara ringkas lah. Jadi boleh baca lah, sebab kita nak fokus kita adalah untuk baca apa yang terkandung di dalam kitab, sebab banyak ni. Kalau mukhtasar, ada kitab mukhtasar tu pun ada 200 lebih mukhtasar kepada Syama'il Muhammadiyah ni. Biasa kan adik-adik dengar daurah, yang baca daurah 3 hari ke tu, itu dia baca matan ni, dia syarah pendek tu. Dia baca matan, contohnya bab 1, bab zikir Rasulullah tu 15 hadis, dia baca semua hadis, dia syarahkan secara ringkas. Tu boleh habis lah tu. Tapi nak faham, nak kenal secara betul-betul tu lama lah. Okay, jadi kita tengok muka surat yang seterusnya selepas daripada ini, ringkasan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kitab ni kita ni mudah sikit nak faham. Sebab dia satu, ni ringkasan, kemudian dalam kita baca nanti kita sampai ke bab yang pertama pun, kalau kita tak bersama guru, kita baca secara kita untuk faham apa yang nak disampaikan tu, kita boleh faham lah. Ada setengah tu sebab terjemahan dia kadang-kadang tak tepat. Okey, kadang-kadang tu dia, kalau lagi-lagi sebelum ni saya mengajar dalam, sekarang ni dah banyak yang terjemah dalam bahasa Malaysia. Sebelum ni bahasa Indonesia lagi pening. Kan? Disebut pundak, saya pernah tanya, pundak rupanya bahu kan. Orang Indonesia sebut, saya pun masa mula-mula mengajar, pundak ni apa benda ni kan, kata rupanya bahu. Sebab dia kata bahu antara bahu Nabi ni bidang, daripada bahu, antara bahu ni pundak ke pundak tu sasa, macam badan ni sasa. Nanti kita sampailah. Okey, jadi adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok ni sejarah ringkasan sejarah Rasulullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan 20 April 571 Masihi. Ini dalam tahun Masihi ni sepakat ahli sejarah lah ni. Biasa kita dengar 12 Rabiul Awal je kan. Kita dengar lagu Ma'al Hijrah, lagu ataupun bila kita sambut Maulid Nabi 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Kemudian disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian diasuh oleh baginda Ummu Aiman. Dalam kita sebenarnya kalau kita baca lebih detail, ini sekadar saya selingan. Kalau baca secara detail ni tentang penyusuan kenapa Nabi ni, kita tahu Nabi ni ketika mana usia dia kecil, dia dah jadi yatim kan. Kemudian umur dia 6 tahun mak dia meninggal kan. Sebab kemudian waktu kenapa dalam ni ketika Nabi waktu tu mak dia ada, tetapi adanya ibu susuan.
Sebab itu adalah tradisi orang-orang Arab ketika tu. Orang Arab Quraisy ni, ahli Halimatus Sa'diyah ni, itu sebab dia daripada kaum Bani Sa'ad, daripada perkampungan Banu Sa'ad ni. Bila mana lahirnya anak lelaki ni, kan, anak bila lahirnya bayi-bayi ni, waktu tu tradisi orang Quraisy ni semua akan datang, adik ibu-ibu susuan daripada seluruh Mekah ni, luar daripada kawasan kampung tu akan datang untuk bagi khidmat menyusukan anak-anak ni, tapi dengan bayaran selama 2 tahun. Itu tradisi dia buat. Jadi ketika mana Halimatus Sa'diyah ni sebenarnya Halimatus Sa'diyah ni antara orang yang miskin sebenarnya. Bila mana Nabi dia datang, dah terlewat dalam sejarah dia tu secara ringkas adik-adik semua. Saya kongsikan dengan tuan-tuan juga. Halimatus Sa'diyah ni datang bila mana Nabi tu dah lahir, dan ketika itu Halimatus Sa'diyah datang lambat sebab dia miskin, naik kenderaan dia yang kalau sekarang ni mungkin naik kereta lama lah. Kalau dulu naik unta kan, unta yang lambat dah tua ke. Waktu tu dia pusing seluruh kawasan tu, yang tinggal hanya Nabi Muhammad SAW je yang tak ada ibu susuan. Sebab apa? Sebab waktu tu Nabi anak yatim. Yalah, kalau anak yatim siapa yang nak bayar dia punya ni kan, ganjaran upah dia untuk bagi susu 2 tahun. Walaupun waktu tu Nabi ni anak kepada datuk dia Abdul Muttalib kan. Abdul Muttalib kira waktu tu orang besar. Kalau zaman sekarang ni dah kira Perdana Menteri lah sebab di Mekah kan. Tapi Abdul Muttalib ni pun kebanyakan harta diinfak, dibagi kepada orang. Jadi waktu tu Halimatus Sa'diyah datang, dan sebenarnya dia dah nak balik. Sebab bila dia tahu Nabi ni anak yatim, tetapi mungkin Allah buka waktu tu, Allah buka hati dia. Dia kata kalau dia balik kosong pun tak ada apa, sebab waktu tu bayi lain semua yang dah lahir hari yang sama tu dah tak ada, tinggal Nabi je. Akhirnya sekali dia minta izin daripada suami dia untuk menyusukan Nabi SAW secara percuma. Dan daripada situlah bila dia bawa Nabi SAW ni, disusukan Nabi, daripada situ Allah beri dia banyak barakah. Antara barakah yang boleh saya sebut, yang diceritakan bila mana musim kemarau, tanaman Halimatus Sa'diyah ni yang ditanam, orang kemarau tanaman semua rosak, tanaman dia hidup. Lepas tu bila banyak binatang-binatang ternakan orang yang mati, binatang ternakan dia makin banyak. Jadi sampai orang sekeliling kata itu adalah barakah anak yang kau susukan. Itulah Nabi. Maksudnya barakah Nabi ni bukanlah kita tahu Nabi ni, Nabi Muhammad ni bila diutus ataupun diwahyukan menjadi Rasul selepas umur dia 40 tahun kan. Dia lepas dia dah hidup susah, anak yatim, dia keluar berniaga pergi ke Syam, berhijrah bersama dengan datuk dia, berniaga semua dengan pakcik dia. Tetapi barakah tu Allah berikan daripada Nabi SAW lahir lagi. Okey. Itu. Kemudian ni masa umur Nabi yang sebelah kanan tu dia punya umur lahir umur 4 tahun, sebelah kiri tu tahun. Tahun ni maksudnya kalau 36 sebelum kelahiran ni, sebab tak ada tahun hijrah. Nabi berhijrah mula-mula ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah tu. Masa umur dia ni 40 tahun ni wahyu pertama turun ni, kemudian umur dia 53 tahun. Hijrah daripada yang dipanggil sebagai tahun kita sambut tiap-tiap tahun. Daripada sini juga kita boleh belajar kenapa adik-adik sambut tiap-tiap tahun nyanyi lagu Ma'al Hijrah kan. Bila mana Nabi berhijrah umur dia 53 tahun ni daripada Mekah, min Mekah ila Madinah. Kemudian umur 4 tahun ni secara ringkas Ustaz baca secara inilah, saya baca secara sekali lalu je. Dada Nabi dibelah oleh malaikat, kemudian baginda dikembalikan kepada ibunya. Okey, kemudian umur 6 tahun sekali lagi, sebab 4 kali. Kita tahu dalam ni ada 3 kali. Umur usia 4 tahun Nabi dada Nabi dibelah, kemudian sebelum dewasa dan sebelum diutus menjadi Rasul masa umur dia 40 tahun. 6 tahun waktu tu ibu dia wafat. Kemudian diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Kemudian umur 8 tahun Abdul Muttalib pula wafat, datuk dia wafat. Wafat selepas itu baginda diasuh oleh Abu Talib, bapa saudara baginda. Waktu ni Nabi menjadi pengembala kambing ketika ni. Kemudian mula berniaga umur 12 tahun. Mula bermusafir berniaga ke Syam. Kemudian bersama dengan pakcik dia Abu Talib. Abu Talib ni siapa? Anak bapa kepada Ali, sepupu dia kan, Ali bin Abi Talib. Jadi sebab tu antara 10 golongan yang terawal masuk syurga, Ali termasuk, sebab dia di kalangan kanak-kanak yang awal memeluk Islam.
sebab dia sepupu anak kepada Abu Talib. Walaupun kita tahu datuk dia tak masuk Islam, pakcik dia pun tak masuk Islam, tapi Ali bin Abi Talib sepupu dia masuk Islam. Kemudian umur 20 tahun dia dah start berperang. Kita tahu kalau banyak kabilah-kabilah Arab ni biasanya memang banyak berperang kan. Jadi perang pertama ni perang Fijar panggil. Kemudian umur 25 tahun Nabi bernikah dengan Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Rasulullah SAW yang pertama. Ada 6 orang anak kat situ, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah dan Abdullah. Kemudian umur 40 tahun, tahun pertama kenabian Nabi SAW ni, boleh mana Allah utuskan. Dalam hadis yang pertama kita masuk nanti pun, dekat situ kita boleh tahu bagaimana Allah SWT turunkan Nabi. Dia katakan ala ra'si sanah, ala ra'si arba'ina sanah, Allah wahyukan utuskan Nabi, baginda Nabi SAW ni menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Okey, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan umur 44 tahun. Perintah kali pertama hijrah ke Habsyah. Ni hijrah sebelum hijrah ke Madinah ni, dia berhijrah dalam kawasan yang berdekatan ni ke Habsyah kali pertama. Kemudian kali kedua juga ke Habsyah. Kat dalam tu waktu ni Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah memeluk Islam. Kemudian ini berlaku pemberkatan selama 3 tahun ni waktu Nabi berdakwah. Kemudian Abu Talib dan juga Khadijah yang dipanggil tahun ke-10 ni dipanggil tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab apa? Sebab Abu Talib pakcik dan juga isteri baginda Rasulullah SAW ni, Sayyidatina Khadijah, dia wafat, meninggal dunia. Jadi dalam 1 tahun tu baginda kehilangan 2 orang yang banyak. Sebenarnya daripada kecil kita tahu selepas datuk dia Abdul Muttalib ni menjaga Nabi. Kemudian Abu Talib ni banyak mengajar Nabi tentang kehidupan sebenar menjadi seorang manusia kan. Maksudnya kan dia ajar bagaimana dia bawa berniaga, mengembala, semua itu kehidupan orang manusia biasa. Dia belum diangkat menjadi Rasul. Kemudian Sayyidatina Khadijah juga, dia infak semua harta dia. Bila mana kita tahu Sayyidatina Khadijah antara orang business woman zaman tu kan, orang kaya, tapi berinfak. Bila mana Nabi start berdakwah tu, dia banyak infakkan harta dia ke jalan Allah SWT. Kemudian umur 51 tahun Isra' Mi'raj. Yang ni saya ceritakan tadi, perjalanan Isra' daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah SWT. Kemudian Baitul Aqabah yang pertama, dan ini hijrah, ini yang dikatakan malah hijrah ni, hijrah pertama Nabi SAW. Perintah hijrah yang disyariatkan dalam surah Al-Hajj ayat 39 ketika Nabi berumur 53 tahun. Kemudian berlakunya perang Badar, perang Bani Qainuqa, perang Uhud. Ini banyak perang-perang bila mana 11 lepas Nabi berhijrah ni, perang Ahzab dan perang Bani Quraizah. Kemudian berlaku perjanjian Hudaybiyah dan perang Bani Mustaliq, perang Khaybar dan Umrah Qada pada tahun ke-7 Hijrah. Sebab tahun 6 Hijrah ni ada perjanjian Hudaybiyah kan, yang kita tahu Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Jadi umrah tu dia panggil Umrah Qada. Sepatutnya Nabi buat umrah pada tahun ke-6, tetapi dia qada pada tahun ke-7 Hijrah. Kemudian umur 60 tahun pembukaan Mekah semula, yang ketika itu pasukan Muslim 3,000 orang melawan dengan pasukan musyrik 200,000. Ketika itu umur Nabi 60 tahun. Kemudian perang Tabuk juga berlaku di Mekah, dan haji terakhir Nabi setahun sebelum Nabi SAW wafat. Tuan-tuan jangan sebut haji widak, kita umrah widak kan, salah tu. Dia wadak. Kalau widak tu tak masuk tu. Dia wadak haji, maksudnya umrah. Bila kita sebut tu umrah wadak tu umrah perpisahan. Biasa kadang-kadang orang sebut umrah widak kan. Widak tu dalam bahasa Arab ni kena perhatikan juga. Ada juga setengahnya kita boleh baca dengan apa juga baris, macam At-Tirmizi ni boleh baca dengan Turmuzi, Tirmizi, Imam Tirmizi. Tapi disebab dia nama orang. Jadi kalau kita sebut umrah, biasanya kadang-kadang ada sebut umrah widak tu, tak ada maksud dia umrah wadak. Ataupun
haji wada yang dimaksudkan dengan haji perpisahan Nabi pada tahun 10 Hijrah. Waktu itu juga kat situ wafatnya anak dia Nabi Ibrahim. Anak Nabi SAW ni banyak wafat awal. Fatimah lebih awal lagi wafat sebelum Nabi. Kemudian tepat 12 Rabiul Awal, hari Isnin, wafatnya Nabi SAW, baginda junjungan besar pada usia 63 tahun. Okey, jadi itu secara ringkasan lah. Mudah-mudahan adik-adik faham. Sebelum kita masuk satu persatu tentang hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi, nak menceritakan bagaimana kita nak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus masuk bab yang pertama, mana yang sempat kita baca ni sebelum Isyak ni kita habiskan. Sebab bab satu ni bab majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni, yang maksudnya bab tentang menceritakan fizikal Rasulullah ni, saya katakan ada 15. Dalam ni dia termasuklah dalam hadis ni, dia nak cerita tentang apa? Sifat luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat fizikal dalaman dia, bentuk tubuh, tinggi Nabi, warna kulit, rambut dan sebagainya. Okey, jadi kita terus masuk hadis yang pertama, hadis daripada Anas bin Malik. Ni sebab saya katakan dalam kitab ni, cetakan PTS ni, memang dia dah bagi, dia tak ada. Kalau mungkin tuan-tuan pernah baca sebelum ni kitab, saya katakan hadasana, siapa yang hadis pertama dia, hadasana Qutaibah, Sa'id bin Qutaibah bin Malik bin Anas. Dia ada 2-3 orang perawi tu. Dia ada setengah kitab yang masih lagi ada. Cuma yang ni dia dah panggil perawi dia, ataupun dia panggil a'la rawi, perawi yang tertinggi, yang terakhir sekali. Jadi yang pertama, hadis pertama ni daripada Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili al-ba'in wala bil-qasiri wala bil-abyadil amhaq wala bil-adam wala bil-ja'dil qattati wala bis-sabti, ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Dikatakan Rasulullah ni, maksudnya Rasulullah SAW bukan orang yang terlalu tinggi namun tidak pula rendah, kulitnya tidak pucat, tidak sawo matang, rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Baginda diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun, kemudian menetap di Makkah sebagai Rasul selama 10 tahun dan di Madinah juga 10 tahun. Baginda wafat dalam usia umur 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Ni baca hadis pertama ni pun banyak persoalan ni, mungkin tiba-tiba umur jadi 60 tahun, dekat Mekah jadi 10 tahun kan. Kita tengok daripada atas. Yang pertama, hadis Anas bin Malik ni siapa? Adik-adik, Anas bin Malik ni kalau kita buka banyak kitab-kitab yang cerita tentang, antaranya tarikh kitab Siyar A'lamun Nubala, Siyar A'lamun Nubala Imam Az-Zahabi, yang cerita khusus tentang siapa ulama ni, dia lahir kat mana secara ringkas, peribadi ringkas ulama-ulama ni, ataupun sahabat daripada Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama. Lepas tu kitab Tarikh Islam Ibnu Hibban juga. So dalam ni Anas bin Malik ni siapa? Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi, ataupun dalam masa sama dia adalah PA. Zaman dulu dah ada PA, personal assistant. Dia jadi khadam ketika itu, dia panggil khadam lah, selama 10 tahun dengan Nabi SAW. Dia duduk ketika mana? Berada di Madinah. Siapa Anas? Anas ni daripada puak Ansar, daripada puak Ansar kepada kaum Bani Khazraj yang berada di Madinah. Jadi bila mana Nabi berhijrah ke Madinah, waktu tu mak dia jumpa Nabi, dia kata ambillah anak dia ni sebagai, doakan anak ni, ambil anak ni supaya duduk dengan Nabi, suruh berkhidmat dengan Nabi, dan mak Anas bin Malik ni minta Nabi doa supaya anak dia ni, anak dia ni Allah muliakan dia. Tu sebab bila mana dia duduk lama, Anas bin Malik ni duduk lama dengan Nabi. Kalau kita tengok banyak hadis ni, dia boleh tahu bagaimana, sampai dia boleh tahu bagaimana dalaman Nabi. Dia kata ada berapa, kalau dalam ni hadis ni dia kata ada 20 helai. Masa Nabi nak wafat tu 20 helai, dia katakan uban Nabi.
Sebab dia ni yang paling lama, yang dekat dan hampir dengan Nabi, sebab dia jadi PA pada Nabi. Dia duduk memang dengan Nabi SAW. Okey, jadi ni antara sahabat yang Nabi doakan dia lah. Nabi doakan dia ketika mana Nabi sampai di Madinah. Yang pertama dia kata laisa Nabi ni keadaan fizikal. Yang pertama dalam hadis yang pertama dia nak cerita tentang fizikal Nabi. Dia katakan Nabi ni laisa bil tawili ba'in, tak terlalu tinggi, wala bil qasir, tak terlalu rendah. Macam mana? Contoh dia, saya bagi contoh, nak tahu mudah je. Bila Nabi bercakap dengan seseorang, orang yang tinggi, orang tu tak perlu nak tunduk pandang ke Nabi. Maksudnya Nabi ni dah tinggi. Ada setengah tu kata Nabi ni tinggi, antara orang lain ada orang tinggi, Nabi ni lebih tinggi. Jadi contoh paling mudah, bila orang datang bercakap dengan Nabi tu, orang tu tinggi, Nabi ni lebih tinggi, maksudnya orang tu tak perlu, kalau orang tu rendah, bila bercakap dengan Nabi tak perlu mendongak untuk bercakap dengan Nabi. Nak kata sempurna ya, Nabi ni walaupun dia tinggi. Kita tahu ramai orang tinggi kan, pemain basketball tinggi kan, tinggi sangat, tinggi lampai pun tak cantik juga. Tapi nak kata dalam ni tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Contoh, orang yang rendah bercakap dengan Nabi, dia tak perlu nak mendongak bercakap dengan Nabi. Orang yang tinggi bercakap dengan Nabi ni, dia tak perlu nak tunduk bercakap dengan Nabi SAW. Nak kata sempurna yang Allah jadikan bagaimana susuk tubuh Nabi SAW. Okey. Itu yang bab ketinggian dia, bab fizikal dia yang pertama dalam hadis. Kemudian dia kata wala bil abyadil hamqa wala bil adam wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Yang kedua ni nak kata kulitnya tidak putih pucat. Dalam ni dia terjemah tidak sawo matang ni kurang tepat. Jadi sebenarnya kulitnya kulit Nabi ni putih kemerah-merahan. Kulit Nabi ni putih kemerah-merahan. Saya bagi contoh, bukan macam kulit orang-orang Mat Saleh, bukan. Putih dia bukan macam kulit Mat Saleh. Kalau yang zaman sekarang ni bukan macam kulit orang-orang Korea ke orang Jepun yang putih-putih, tak. Dia kalau yang bangsa Arab yang ada sekarang ni, orang-orang Lebanon, Iran. Kalau kita tahu, kita baca tentang Aisyah kan, anak isteri Nabi, yang dikata pipi dia kemerah-merahan. Dia kalau putih-putih sangat macam mayat ni pun tak cantik kan. Tapi nak kata kan putih Nabi ni putih kemerah-merahan, maksudnya muka dia tu tak terlalu putih, taklah macam mayat. Kita tahulah macam mana mayat kan. Saya katakan contoh, bukan macam orang Mat Saleh yang kita tengok ni, yang ada sekarang. Bukan macam orang Korea, bukan macam orang Jepun tu. Jadi kat situ maksud dia putih kemerah-merahan, tak terlalu putih, dia tak terlalu merah, dia tengah-tengah. Dan nanti kita sampai satu hadis tu disebut ada sebahagian perawi yang menyatakan bahagian yang ditutupi oleh pakaian Nabi ni dia putih betul. Nanti kita ada masuk dalam bab ni jugalah. Ada setengah tu perawi. Tapi dalam ni nak katakan kulit Nabi ni dia bukan pucat. Kalau pucat tu macam mayat, tak. Tu saya katakan kurang tepat tu punya terjemahan tu. Yang paling tepat sekali saya katakan, contoh saya bagi tadi tu, macam kalau tengok boleh saya tengok orang Arab Lebanon macam mana kan. Jangan tengok yang orang Arab Lebanon duduk dekat padang pasir tu, gelap-gelap tu. Yang putih-putih tu, dia putih-putih kemerahan dia punya muka. Okey. Jadi kemudian yang tu nak cerita tentang kulit Nabi yang kedua dalam hadis ni. Yang ketiga, rambut Nabi SAW dia katakan ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Ni dikatakan ikal mayang lah. Nanti dalam hadis yang kedua ni diterangkan lagi. Anas bin Malik dia lebih detail lagi tentang, dia cerita tentang rambut Nabi ni. Rambut Nabi ni panjang, adik-adik. Rambut panjang Nabi tetapi kemas. Ada bila mana ada satu ketika Nabi rambut dia panjang hingga ke cecah bahu, tetapi kadang-kadang dia letak duduk di belakang. Ada hadis nanti kita baca, dia letak di belakang telinga, kadang-kadang dia lepaskan. Okey, itu tentang rambut, maksudnya dia tak kerinting, tak terlalu lurus, diikal mayang. Senang-senang. Dan biasanya Nabi rambut dia belah tengah, sikat. Okey, itu yang ketiga tentang fizikal Nabi yang Anas bin Malik sebut dalam hadis ni. Kemudian yang keempat ni, bila mana Allah SWT utuskan Nabi, dia katakan, kalau kita baca direct translation ni, itu sebab adik, bila dah belajar Al-Quran ni, kita belajar bahasa Arab ni, kalau kita direct translation ni, ba'asallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah ni,
diutuskan Allah SWT ke atas ra'si ni, kepala kan. Kalau kita baca translation terjemahan secara terus je, takkan nak sebut Allah Ta'ala nak apa ni, nak letakkan ke atas kepala 40 tahun. Tapi maksudnya dekat sini Allah SWT tu nak utuskan dia, jadikan Nabi ni sebagai Rasul ketika mana usia Nabi SAW 40 tahun. Jadi kadang-kadang kita baca itu, sebab saya katakan bila kita belajar bahasa Arab ni, alhamdulillah lah, kita bila kita terjemah tu bukanlah kata nak tepat, tapi kadang-kadang sebab ada bahasa-bahasa lain juga, termasuk bahasa Melayu dan Inggeris ni, yang diambil daripada perkataan Arab. Kadang-kadang tu kita kena perhatikan lah. Jadi pembacaan tu kena banyak sikit. Kalau kita, maksudnya kalau saya buka kitab hadis ni, nanti adik-adik tuan-tuan ada guru yang lain tak ada masalah, belajar je. Mungkin ada perbezaan kat situ kan kadang-kadang, tapi dia tak salah, cumanya bila kita terjemah tu kita kena tengok dia punya terjemahan tu yang lebih tepat lah apa yang nak disebut. Okey, dan kemudian dalam ni juga dikatakan, yang ni dikatakan bila mana Anas bin Malik ni sebut Nabi ni dia kata apa ni, menyebarkan dakwah, berada di Mekah 10 tahun, berada di Madinah 10 tahun, mana lagi 3 tahun kan. Kita tahu tadi kita baca dia duduk kat Mekah 13 tahun. Kemudian dia hijrah ke Madinah 10 tahun, umur 63 baru dia wafat. Dalam ni Anas bin Malik sebut dia wafat umur 60 tahun. Jadi dalam ni kesimpulan apa sebenarnya, apa perbahasan ulama tentang hadis ni, sebab ikutkan yang sahih, yang betul, yang masyhur, pendapat masyhur memang ikut apa yang ada dalam ringkasan tu lah. Maksudnya 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Cuma ni dalam ni Anas bin Malik ni nak genapkan, dia genapkan daripada 13 tahun tu jadi 10 tahun, daripada 63 tahun tu jadi 60 tahun. Kan macam kadang-kadang kalau contoh tuan-tuan balik kampung, orang tanya balik kampung berapa lama kan, balik sebulan. Sebenarnya tak sampai 31 hari pun, kadang-kadang bulan berbeza, tapi kita sebut sebulan, genap je. Kadang-kadang kita balik 28 hari, 29 hari. Itu salah satu hujah. Dia katakan pendapat tentang Imam Anas bin Malik ni, dikatakan usia dia tu digenapkan. Dan juga ada pendapat lain yang menyatakan 3 tahun pertama tu bila di Mekah tu Nabi dia sampaikan wahyu secara sembunyi kan, kita tahu. Jadi dia tak masukkan dalam tu. 3 tahun sembunyi, kemudian 10 tahun baru secara terang-terangan. Jadi sama juga 13 tahun dan dia wafat. Pendapat masyhur kat sini, maka kesimpulan dalam hadis yang pertama ni masih lagi sama. Nabi wafat ketika umur 63 tahun dan berada di Mekah 13 tahun dan berada di Madinah 10 tahun. Okey. Jadi kesimpulan daripada hadis ni nak katakan, nak menceritakan hadis yang pertama ni, mungkin kita berhenti hadis pertama ni, hadis ni bertaraf sahih. Apa yang kita dapat simpulkan daripada hadis pertama ni, kita nak kenal Rasulullah ni. Dalam hadis pertama ni nak cerita tentang bagaimana bentuk tubuh, susuk tubuh Nabi, fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi ketinggian dia, dari segi apa, kulit dia. Nanti hadis seterusnya banyak lagi ceritakan. Dan yang ketiga dari segi rambut dia, sampai rambut pun dicerita kan. Kemudian bagaimana Nabi ini diangkat, diutus menjadi Rasul. Dan dalam hadis seterusnya, hadis ketiga keempat juga akan cerita bagaimana tanda kenabian. Dia kata tanda kenabian Nabi yang terdapat pada diri Nabi. Okey. Jadi saya baca yang kedua ni sikit, saya masuk ni sebelum saya berhenti ni, sebab hadis ni daripada Anas bin Malik juga. Kerana Rasulullah SAW rab'atan laisa bitawili wala bilqasir hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'lin wala sabtin bisabtin asmar al-launi iza masya yatakaffa. Rasulullah mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi, masih lagi dalam bab ketinggian Nabi, dan tidak rendah. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak kerinting dan tidak perlu lurus kaku, kulit berwarna coklat, iaitu pencampuran antara yang ini pun juga terjemahan dia kata kurang tepat, tetapi ini nak katakan percampuran antara putih, tak terlalu putih, tak terlalu merah, warna dia putih kemerah-merahan. Terjemah dia yang tepat dalam ni. Sekiranya berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Maksudnya bila mana Nabi ni berjalan ni, bergerak, nak kata tubuh ni Allah SWT jadikan tubuh Nabi ni sangat sempurna. Bila dia berjalan mendaki bukit tu, bukan mendaki bukit, turun bukit tu, badan dia tak condong. Kan biasa kalau kita daki bukit kita macam nak jatuh kan.
nak kata bagaimana tegak punya, bagi sempurnanya Nabi punya badan ni, bila turun bukit tu badan dia agak, dia cakap dalam ni tak condong, pergerakannya tak condong, bukan nak macam jatuh. Kalau kita turun bukit kan badan kita nak jatuh, tapi dia masih tegak. Allah nak cerita begitu sempurna Allah jadikan kejadian kepada Nabi kita, Nabi SAW. Jadi dua hadis ni, hadis daripada Anas bin Malik ni, saya katakan masih lagi berkisah tentang, cerita tentang ketinggian, tentang fizikal yang ada pada Nabi SAW. Jadi kesimpulan dua hadis ni boleh saya katakan sifat ataupun tanda kesempurnaan yang Allah nak berikan kepada Nabi kita, Nabi SAW ni tak ada tolak bandingnya. Kalau kita baca lagi, kita insya-Allah pengajian akan datang kita sambung, kita dapat tahu tak ada yang terbaik daripada selain Nabi ni yang Allah ciptakan kepada orang lain. Sampai pakaian dia bila Nabi pakai itu, sebab saya katakan pepatah Melayu ni banyak kaitan, banyak seronok kalau kita baca hadis, kaitkan dengan hadis. Sebab sampai satu masa kita berhenti dekat hadis yang kedua ni, sampai satu masa nanti kita tengok ada hadis dalam bab yang pertama ni, orang katakan, kita biasa katakan indah seperti bulan purnama kan. Dalam ni ada nak disebutkan wajah Nabi berseri ketika mana duduk di bawah bulan lebih indah daripada bulan. Okey. Jadi kita berhenti sampai hadis yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung kita punya pengajian ni akan datang. Kita cuba habiskan untuk bab yang pertama ni. Okey. Dan mungkin insyaAllah nanti saya minta adik-adik ni untuk bacakan matan hadis dan saya cuma bagi syarah secara ringkas lah insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan saya katakan Allah rahmati bukaan kitab kita, pembacaan kitab kita yang bermula pada hari ini, dan kita doa, sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dapat habiskan pembacaan kitab kita ni. Ada lebih kurang 400 lebih ni, 400 lebih kitab, 400 lebih hadis. Okey. Okay, terima kasih sekali lagi. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada diri sendiri. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Rabbana hab lana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin.